Baik, di dalam Al-Quran ada lebih kurang 6.236 ayat, mengandungi 30 juzuk. Daripada 114 surah, 2/3 daripada intipati Al-Quran semuanya adalah berkaitan pelbagai kisah, baik kisah para anbiya, baik kisah para orang soleh seperti Luqman Al-Hakim, kisah Habib An-Najjar, bahkan juga kisah-kisah orang-orang yang zalim dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, Ustaz saya kira sangat committed dalam mengkaji Al-Quran. Apakah yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita sehingga kan 2/3 daripada intipati Al-Quran itu semuanya berkaitan dengan kisah-kisah, dan apa yang kita boleh ambil ibrah daripadanya dalam kehidupan kita pada hari ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suratul Baqarah ayat 118 Allah berfirman, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Yang bermaksud, demikianlah orang-orang sebelum mereka telah berkata sama seperti ucapan mereka pada hari ini. Hati mereka sama. Apabila tuan-puan memahami ayat 118 ini, anda akan faham kenapa Quran penuh dengan cerita. Kerana Allah bukan sejarawan. Allahus Samad Azza wa Jalla, Tuhan yang mengetahui masa lampau, masa sekarang dan masa hadapan. Ingat betul-betul, bila kita baca sebarang cerita dalam Quran, kita kena ingat, cerita dalam Quran ni bukan datang daripada makhluk. Kalau makhluk yang menyampaikan cerita, mereka ada kekurangan dan kecacatan. Antara kekurangan sejarawan, kecacatan ahli sejarah adalah mereka tidak mengetahui apa akan berlaku di masa akan datang. Usah bicara pasal masa depan Malaysia, masa depan Asia, masa depan dunia, masa depan diri sendiri di hari esok pun belum tentu sejarawan tu tahu. Maka dia hanya bertugas melaporkan apa yang dia tahu tentang apa yang berlaku semalam, apa yang berlaku seminggu lepas, apa yang berlaku 1000 tahun lepas. Itu sejarawan. Tapi Allah Azza wa Jal, Allah bukan sejarawan, Allah bukan makhluk. Allah ada kualiti yang makhluk tak ada. Apa kualiti Allah yang makhluk tak ada? Kita hafal ayat ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Baca ramai-ramai, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa makna ayat ini? Dialah yang hanya mengetahui apa di depan dan apa di belakang. Jumhur mufassir mengatakan Allah mengetahui masa hadapan dan Allah mengetahui masa silam. Maka bila Allah yang sama melaporkan cerita daripada masa lampau, masa silam, fahamlah anda, ia adalah cerita yang akan berulang di masa hadapan. Kerana Quran bukan buku sejarah. Quran menggunakan cerita sejarah untuk berbicara tentang kehidupan kamu dan masa hadapan. Batu ayat yang saya baca tadi, kita kena pegang betul-betul. Bila Allah bawa ucapan orang-orang terdahulu, sebenarnya boleh jadi ucapan kamu. Tashabahat qulubuhum. Hati kamu ada persamaan dengan orang-orang terdahulu. Nama boleh jadi berbeza, wajah boleh jadi berbeza, bangsa boleh jadi berbeza, hati tetap sama. Maka Allah bila melaporkan cerita daripada masa lampau, satu perkara yang sejarawan tak boleh buat, satu perkara yang makhluk tak boleh buat, adalah bukan mendedahkan apa yang nampak di mata kasar, tetapi mendedahkan apa dalam hati. Yang ni sejarawan tak boleh buat. Sebab sejarawan mentafsirkan apa yang berlaku. Berapa ramai hadir ke dewan ini, berapa ramai lelaki dan wanita yang datang, tetapi apa dalam hati masing-masing, lensa kuliah boleh buat? Tak boleh.
Jadi Allah Ta'ala bila membawa cerita di dalam Quran, ia sebenarnya membawa cerita tentang kita. Lepas tu tagline buku saya di bawah tuduhan kisah-kisah Quran adalah bukan sekadar kisah dari masa lampau. Saya beri contoh tuan-puan sekalian. Kita baca suratul Masad, dalam fikiran kita adalah Abu Lahab, betul? Memang betul. Suratul Masad bercerita tentang Abu Lahab dan isterinya. Tetapi fikirkan sejenak. Katakan Quran tak ada suratul Masad. Adakah anda tidak mengenali kejahatan Abu Lahab dan isterinya? Tanya ni, bukan marah, tanya je. Tuan-puan, kalau katakan Quran tak ada suratul Masad, rasa-rasanya anda kenal tak Abu Lahab? Setiap kali kita sambut Maulidur Rasul, bukankah para ulama asatizah akan bercerita tentang lelaki yang menyambut bayi ini, bapa saudaranya yang disebut Abu Lahab tapi nama sebenar Abdul Uzza? Saya nak beritahu anda, kalau katakan Quran tak ada suratul Masad, anda akan tahu juga tentang Abu Lahab dalam sirah Ibnu Hisham, dalam Rahik Makhtum, dalam sirah. Sebagaimana anda tahu tentang Abu Jahal, sebagaimana anda tahu tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, sebagaimana anda tahu tentang Utbah bin Rabi'ah, sebagaimana anda tahu tentang Umayyah bin Khalaf, sebagaimana anda mengetahui tentang tokoh-tokoh besar kafir Quraisy. Tetapi apa makna bila cerita Abu Lahab dan isterinya yang boleh baca sirah, tiba-tiba ada ayat tentang mereka dalam Quran? Bagaimana cara kita memahami itu? Tak cukup ke cerita mereka dalam sirah lebih terperinci tau? Tapi kenapa Quran sampai merakamkan cerita itu dalam Quran? Apa makna cerita itu dirakamkan dalam Quran? Maknanya cerita itu akan kekal sampai hari kiamat, kerana Quran adalah mukjizat. Apa makna cerita ini akan kekal dalam Quran sampai hari kiamat? Artinya cerita ini akan terus menerus dibincangkan. Tetapi apa yang dibincangkan? Sepatutnya dibincangkan bukan sekadar fakta-fakta tentang Abu Lahab. Yang sepatutnya dibincangkan adalah, adakah aku ada penyakit Abu Lahab? Tasyabahat qulubuhum. Sebab itu bila kita melihat cerita Abu Lahab dalam Quran, sangat ringkas. Kalau nak dibandingkan dengan cerita Abu Lahab dalam sirah. Jadi tuan-puan kena baca sirah untuk lebih menghargai suratul Masad. Ini disebut asbabun nuzul ataupun al-khalfiyatut tarikhiyah, behind the scene surah itu. Ia salah satu daripada cara nak lebih tadabbur, lebih feeling ayat Quran dengan melihat asbabun nuzul. Tetapi kata para ulama, al-ibratu ibrah bi umumil lafaz laisa bi khususis sabab. Kalau anda tak tengok asbabun nuzul, tak belik sirah pun tak apa. Just beri perhatian kepada 5 ayat suratul Masad dan anda akan mendapati Allah bukan sekadar berbicara tentang Abu Lahab dan isterinya, Allah sedang berbicara tentang aku. Batu baca tafsir An-Nabulsi. An-Nabulsi hafizahullah, ulama besar Syria, masih hidup lagi, berkata, apabila anda membaca suratul Masad dan anda hanya melaknat Abu Lahab dan isterinya, anda sendiri belum selamat daripada apa yang menyebabkan Abu Lahab dan isterinya ke neraka. Maka cara interaksi sepatutnya dengan ayat Quran yang ada cerita sejarah adalah kita kena kata, dalam ayat ni ada ceritaku. Ini dia panggil tadabbur. Kalau dalam tafsir, dalam ilmu tafsir, tuan-tuan diberitahu tentang Abu Lahab ini siapa, ini disebut ilmu asbabun nuzul. Sirah penting bagi seorang mufassir. Tetapi apa selepas anda dengar kuliah tafsir? Anda balik, anda baca macam anak-anak hafal suratul Masad, anda baca dalam salat untuk apa? Untuk laknat Abu Lahab dan isterinya. Dia sudah kena laknat di alam barzah oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kenapa jadi ayat Quran? Kerana ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Boleh jadi ayat 2 tu ayat yang kena atas batang hidung aku. Boleh jadi cerita Abu Lahab adalah sindiran Allah kepada aku, iaitulah hidup hanya 2 tujuan. Hidup hanya 2 tujuan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Biar pendapatan bertambah-tambah mewah dan biar anak semakin ramai, dan itu je. Itu tujuan dia hidup.
membanyakkan kekayaan dan meramaikan anak, itu sahaja tanpa beribadat kepada Allah. Orang seperti ini akan menjejak. Batu cantik kalimat Quran disebut ibrah. Ibrah ni dia asal daripada kalimah Arab abartun nahra, saya menyeberang sungai. Maknanya perbuatan menghubungkan antara dua kawasan dengan cara melintas atau menyeberang. Bila anda melintas jambatan dari satu desa ke satu desa dengan satu jambatan, dalam bahasa Arab jambatan itu menjalankan fungsi ibrah. Ibrah, menghubungkan, mengaitkan. Tiba-tiba baca suratul Masad, tak ada hubungan dengan anda. Na'udzubillah. Ini orang yang telah hatinya terkunci, walaupun dia boleh baca suratul Masad dengan sangat indah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Na'udzubillah. Jadi kemampuan untuk mengaitkan cerita itu pada diri sendiri, inilah yang dimahukan daripada 1/4, Ustaz. Saya betulkan. Inilah yang dimahukan daripada 1/4 kisah-kisah dalam Quran. 2/3 surah Makkiyah. Tapi kisah sahaja 1/4. Jadi itu saja. Wallahu a'lam.